Ya mah. Berkenaan yang kehadiran konsisten tu, saya tak pasti dapat konsisten. Okey. Jadi macam mana tu Ustaz ya? Kalau dapat insya-Allah datanglah. Tak, empat hari tu empat hari tak boleh nak konsisten. Kau macam mana? Allah Alam dah tahu. Kita takluk pada kesihatan dengan Dia kalau yang ada masalah kesihatan saya boleh faham. Yang ada masalah kesihatan okey tu. Tujuan saya tanya tu sebab saya nak tengok yang betul-betul berapa orang. Yang kedua, saya nak tengok di hari apa yang ramai. Sebab dia pergi ya. Dua tu lah. Daripada kehadiran tu saya akan buat keputusan sama ada nak teruskan kelas ataupun tidak. Kalau ada masalah kesihatan, okey tu. Kalau ada masalah kesihatan, tanda sahaja hari yang confirm. Lepas tu maklum lah ada masalah kesihatan. Macam mama masih faham ada masalah kesihatan. Okey, sebelum kita mulakan kelas dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghair. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, sebelum kita mula kelas, ada apa-apa nak tanya? Nak sembang-sembang? Nak minta pencerahan? Banyak persediaan saya hari ni. Saya pun tak tahu saya nak cerita yang mana satu. Ada tak apa-apa? Ustaz. Ya, Mak. Sekarang ni saya ada cucu Ustaz. Kadang-kadang dia bangun waktu subuh, nak solat subuh. Okey. Jadi kan kadang-kadang lepas dia menangis. Jadi kadang-kadang sambil saya solat terpaksa dukung dia boleh. Okey. Apa hukum kita solat sambil dukung baby ataupun anak ataupun cucu, sama ada lelaki ataupun perempuan? Okey. Menarik. Satu anak tu pula kena tengok anak lelaki ke anak perempuan. Hukum dukung anak lah kita katakan, anak ataupun cucu semasa solat. Okey. Macam mana lah pampers dia kan? Cucu tu umur berapa, Mama? 8 bulan. Cucu 8 bulan. Lelaki perempuan? Perempuan. Okey. Mama-mama ni ada pengalaman tak? Mestilah semua ada. Apa jenis soalan tanya soalan tu? Memang pengalaman ada cucu, tapi tidak berpengalaman untuk dukung cucu masa sembahyang. Maksud saya berpengalaman dukung cucu ataupun dukung anak ketika solat. Ada tak? Tak ada. Okey, ada tak pengalaman dukung anak ataupun cucu semasa solat? ada. Tak ada? Kalau yang ada ni buat macam mana? Tengok orang dukung,
Masa solat ada. Tengok. Tengok ada. Dia letak. Sebelum solat tu tukar pampers dia, bagi pampers baru tu solat. Macam mana? Sebelum dia solat tu tukar pampers dia. Okey. Pastikan dia bersih sebab kita nak bawa dia solat sekali. Okey. Solat kita sambil dukung. Kalau tengah dukung tu dia cerek. Besok video. Pampers. Sini tu link. Link sini. Okey, ada lagi dah soalan? Satu lagi Ustaz. Ya. Kalau rokok Ustaz, Ah. masa rokok tangan diletak di lutut kan. Okey. Mungkin sebab saya ni kan tinggi, jadi apabila saya letak di lutut, jadi belakang saya tu tak rata. Kalau letak air dia boleh tumpah. Okey. Jadi saya letak di sini, di bawah boleh tak? Oh, okey. Tapak tangan di bawah tu panggil apa? Betis. Ya, Bawah betis. lutut. Di bawah Bawah lutut. lutut. Bawah lutut. Sini panggil apa? Betis. Betis. Betis Ustaz. Betis belakang mah. Tulang keting lah. Tulang keting. Kalau kami belah sana tulang keting. Sini panggil Ha. Sini panggil apa? Bawah lutut. Bawah lutut je. Memanglah tulang keting. Tulang karing. Ha. Bawah lutut kan? Ataupun sini apa? Tulang karing. Oh, karing. Tulang karing pun tulang karing lah. Yang penting faham. Kalau kami sana pergi apa? Keting. Okey. Cantik. Satu lagi Ustaz. Ya mah. Letak ni yang letak ni sebab apa? Sebab apa letak di bawah tu? Sebab kalau saya begini Ustaz, ni tak terlampau bungkuk. Oh, okey. Kan dia mesti rata belakang. Ya. Okey, teruskan. Ya mak. Satu ni kalau saya letak di bawah ni Ustaz, macam dia exercise kepada saya punya kaki di sini. Okey. Dia selalu sakit kalau nak duduk begini kan, dia sakit. Oh, Jadi okey. kalau saya letak di sini tu, saya lamakan sakit. Jadi apabila saya begini, hilang sakit. Ya, okey. Selalu ada orang kita Ya, saya faham tu. Orang tinggi. Ada yang nak badan begini. Dia nak Okey. Ada lagi mak? satu lagi Ustaz. Ya mak. Amat dah datang Ustaz. Ustaz ada. Solat Isra. Solat Solat Isra kan dibuat selepas subuh. Isra' ke Isyraq? Isra. Isyraq mah, bukan Isra'. Isyraq, huruf shin. Isyraq. Okey. Jadi kan selepas subuh tu kan tak boleh solat. Okey. Jadi macam mana tu? Adakah dilewatkan selepas masuk waktu Isra tu? Okey. Jadi maksudnya boleh solat ke tak boleh solat? Kan macam mana? Selepas subuh. Maksudnya dia kan dia kata solat Isra ni selepas subuh. Ya, ha. Tapi lepas subuh tak boleh solat kan? Okey. Dapat tu ada jin bertanduk. Masa yang sesuai itu bila maknanya? Jadi kan macam mana kita nak lewatkan ataupun kata orang selepas masuk saja waktu Isra kita boleh solat sudah. Okey. Saya kadang Okey. Ada lagi? Ya mak. Macam mana Ustaz kalau kita macam di bilik hotel? Bilik hotel. Saya nak ikut kau. Yourself. Ah, Kalau macam ni tandas menunjuk arah kiblat tu ngomong pula di tandas tu. Jadi arah tandas tu. okey. Mana boleh tak tu Ustaz kita ikut menunjuk arah kiblat tu di tandas tu. Tandas itu juga. Kiblat tu memang arah tandas. Dia tulis ini tandas tu. Tunjuk kiblat tu tandas. Menghadap tu. Eranya tu error. Macam dia. Jadi macam mana mama solat menghadap membelakang tanah? Ikut jugalah. Oh, saya ingat bila jadi gitu kok membelakang lah. Apa? Miring sikit lah. Oh, mama miring sikit. Ya, enggak. Habis tandas. Ada lagi? Mama tahu tak kenapa saya suka mula kelas dengan bertanya. Saya ada satu masalah mama. Dari dulu sampai sekarang saya tak tahu macam mana nak ubat. Saya dah cuba cari dah dalam buku
Saya cuba baca masalah saya ni. Saya ada masalah. Yang pertama, saya tak pandai nak meluahkan apa yang saya tahu dengan cara one way. Cara sendiri. Tiba-tiba dapat tajuk nak suruh cakap tentang tajuk tu. Saya tak tahu nak cakap apa. Walaupun tajuk tu simple je sebenarnya. Tapi lah saya tak tahu nak cakap apa. Yang kedua, masalah saya, apa yang saya dah cakap, dia akan hilang kat sini. Bila saya dah cakap, hilang. Yang ketiga, bila saya dah tulis, hilang. Itu dia ada ubat Ustaz. Tapi bila saya dapati, ni saya buat kajian pada diri saya. Bila saya buat satu-satu dalam bentuk perkongsian, dua hala, dan ditambah dengan soal jawab, masa tu yang saya baca 15 tahun, dia keluar balik. Yang saya baca 20 tahun lepas, muka surat sekian-sekian, automatik dia keluar balik. Dan itulah yang berlaku kat saya sebab tu macam ni kan. Ni kalau saya dah buat ni, saya dah keluarkan kalau apa yang saya tahu atau apa yang saya dah pernah belajar, dah pernah study, dah pernah buat, bila saya keluarkan dalam bentuk macam ni, hilang dah di sini. Hilang dah. Sebab itulah saya suka dua hala. Sebab tu kalau saya mengajar dekat masjid, saya jadi blur. Aku nak mengajar apa? Contoh, nak mengajar tentang bab solat. Dia akan jadi, semua orang dah tahu dah bab solat ni nak mengajar apa. Tapi kalau bentuk macam ni, soal jawab, bukan kata 2 jam, 3 jam pun tak ada masalah. Dia muntah habis. Itu yang saya suka mula dengan soal jawab. Dan di tempat lain semua saya dah tutup, melainkan di sini, sebab saya suka dengan keadaan ni yang boleh soal jawab macam ni. Cara tak langsung dia mengaktifkan balik apa yang saya tahu, apa yang saya dah baca. Saya bila saya nak mengajar mama, minimal saya akan semak 5 kitab. Problemnya yang saya semak tu, bila mai depan mama, bila datang depan mama, hilang. Tak nampak. Bila dia akan keluar? Bila mama soal jawab. Masa tu kalau ada pen tak sempat nak tulis. Banyak sangat. Tapi kalau 5 kitab yang saya semak tu, 5 tu mama minta saya jelaskan balik sekarang, saya pun tak tahu apa dia yang saya dah study, apa dia yang saya dah semak. Itu di sebalik kenapa saya suka mula dengan kita soal jawab. Dan sebab itulah saya suka bila saya berkongsi ilmu, cross saya. Maksud dia setengah saya duduk berkongsi, kalau mama ada soalan, cross je. Maksud dia kalau ada yang timbul nak tanya-tanya je. Walaupun mungkin ada simple, tak ada. Pada saya tidak ada soalan yang simple. Tidak ada soalan yang remeh. Ma? Sah, Ma? Macam mengenai puasa. Puasa, Ma? Puasa 7, puasa 8? Bukan. Puasa Ramadan. Kan kita berpuasa. Okey. Kadang-kadang apabila kita berpuasa tinggal 3 minit atau 5 minit, tiba-tiba kita rasa kita period. Okey. Tapi kita belum tengok lagi, tapi kita rasa macam kalau perempuan dia tahulah. Okey. Ada something kan? Ya. Adakah kalau dia mengetahui macam dia rasa was-was tu, puasa dia sah lagi ke, ataupun kalau dilihat baru dia terbatal? Tidak dilihat macam dia main agak-agak macam tu, masih sah lagi. Sebab kadang-kadang kan berlaku 3 minit sebelum berbuka puasa, 5 minit, 10 minit sebelum berbuka puasa, period. Macam mana? Ignore sekejap. Tapi kita tahu kita period, berdosa juga tu kan? Kalau period batal tak puasa? Kadang-kadang kan dia bukan lepas, kadang-kadang dia dah sikit-sikit. Okey. Ada lagi tak? Okey, Ustaz. Ya, Ma. Apa pendapat Ustaz? Pendapat. Isu yang terviral sekarang ni, yang fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Negeri Selangor tu, yang telekong, pemakaian telekong ketika solat. Telekong tu. Isu telekong. Isu tu macam mana, Ma?
Udah Ustaz. Isu tu kalau kita pakai telepon biasa tu lah. Aha. Yang dua tu saya pun lupa bawa telepon tadi. Kemudian kan di rumah kan kita pakai t-shirt lengan pendek ke, kadang-kadang ada mama-mama tak sempat, takut lambat berkemban je untuk semayang. Lepas tu bukan, ni cerita ni. Lepas tu lengan pendek, baju lengan pendek semuanya. Dan itu fatwa yang Mufti Selangor keluarkan, memang tak sah semayang. Memang tak sah dia kata semayang macam tu. Dan dia nyatakan di dalam tu, dia kata sembahyang yang sudah-sudah tu tak perlu dah dikoda, dia kata. Tapi memang tak sah semayang. Itu yang dia keluarkan. Sembahyang dalam keadaan berkemban tak sah. Ataupun tak pakai baju lah. Sembahyang dalam keadaan tak pakai baju tak sah. Cuma telekung saja. Kalau tak pakai bra, semayang boleh. Sembahyang tak pakai bra tak boleh. Bukan? Tidak pakai bra. Tapi dia tak pakai bra. Oh. Maksudnya pakai baju pakai tapi tak pakai bra. Okey, Pakai telekung je. Pakai telekung je. Macam lelaki pakai kain. Ah. Dalam. Macam lelaki pakai kain tak pakai seluar dalam. Ma tu bukan 3, ma lebih ma. Misalnya lah, yang habis bilang kalau 3 kali, kalau perempuan atas kuih. Itulah. Bukan 3 kali lebih dah tu. Ayalah. Kalau lebih dari 3 besar atas. Benda ni nampak macam orang kata remeh ataupun nampak macam Kalau kita fikir betul-betul memang betul lah. Tapi kadang-kadang kita semayang dah berapa puluh tahun dah dengan t-shirt lengan pendek. Sebab kalau dekat rumah kan, apa asas kepada yang fatwa yang dikeluarkan tu? okey. Saya tak pandai lukis Ustaz. Tapi ini telekung di kainnya. Okey. Dia kata ini dikira. Ini dikira. Kecuali pocong-pocong lah. Kecuali orang tu pakai sampai ke bawah. Ini sekali lagi orang Arab yang pakai sampai ke bawah. Dia kata ini okey. Ini sebab yang sampai ke bawah tu macam ni lah. Dia punya kain tu di lantai macam tu. Jadi kalau lantai sini terbuka, dia kata ini tak ada masalah. Tapi yang ni dia kata ni kira tepi. Dia kata Kalau orang menyebut kalau dari kita bawah, solat hendaklah kita tutup atas dan sampai ke bawah. Kita tutup macam tu. Jadi makna kata kalau macam tu, semua telekung orang yang jenis dua ni semua tak sah solat. Itulah. Itu yang dia kata macam tu. Nanti beritahu yang tukang jual telekung itu, lain kali jangan bawa air, jangan ada kain, semua terus. Kalau macam tu bukan setakat telekung, siapa pakai baju biasa pun tak sah lah solat. Baju begini dia kata okey sah. Kalau begini semayang okey. Cuma dia kata ni kena pin betul-betul sini ni. Sini kena pin. Supaya tidak naik. Tapi saya masih pertikaikan sebab kalau kita pakai macam ni dia kata sah, leher kita sini nampak kenangan ni Ya. apa ni? kalau Baju tu tunduk nampak je. Masih ada. nampak juga masih ada. Jadi sekarang ni untuk selamat saya di rumah saya kena pakai apa tu? Ada lubang. Macam mana melukis? Inner. Okey. Saya pakai inner sampai ke sini tu yang anak tudung tu. Saya pakai itu, pakai sarung tangan dan kena pakai baju lengan panjang. Macam menyusahkan ya. Kadang-kadang terlupa juga. Kemarin pun ada juga terlupa, Ustaz, terpaksa balik. Teringat tu sebab kita dah dengar hukum tu, kita dah terbaca hukum tu. Tapi cuma satu je masalah dia sekarang ni, kita wilayah tak gazet lagi. Itu hanya dikeluarkan, fatwa tu dikeluarkan oleh Jabatan Negeri Selangor, apa ni? Mufti Selangor, bukan mufti negeri lain. Jadi maknanya kita sama ada Sabah ataupun Labuan, dia belum gazetkan lagi benda tu dan tak ada bunyi, tak ada suara pun bila saya tanya, tak ada.
Jangan pun tak tahu lagi. Kali orang Selangor Kalau saja kalau itu yang pakai begini pun, kalau pakai separuh lah, Nah. angkat tangan nampak. Kalau Ah, besar itulah. lubangnya, nampak. Dia pertikaikan kalau kita angkat tangan macam ni, nampak dari bawah. Enggak ya. Kalau kita ada yang orang angkat macam ni, ada yang Panjang dia telekung sampai situ. ya tu pakai telekung panjang. jangan Ada orang kasih yang keluar di telekung sampai itu ini apa itu tangan Kalau supaya pakai tidak macam ni nampak lah, di ada dalam cuma saja. Ada Ustaz semalam di Masjid Biru dia ceramah, kami ada sana lah yang pakai itu. Kalau pakai t-shirt itu pun tidak boleh belinya takut itu Iyalah. punya terbuka. Betul, Ada betul. selama semalam begitu itu di Masjid Biru. Dari Semenanjung dia punya. Lebih apa Ustaz? Oh. Jadi kalau sepatutnya bilangnya Oh ni ada geng-geng pejabat mufti daripada KL turun sini ni. Ya. itu ada semalam di Masjid Biru. Ustaz, kalau tunggu jarang, Tak boleh. lah kan. Tapi kalau dia kalau tunggu tebal, tak nampak. Maksudnya yang mengadirkan tu nampak dari bawah. Dia ada kaitan dengan kalau jemaah haji. Kalau tangan mesti nampak kan. Dia kata kalau tutup kalau boleh sebab dari bawah tu boleh nampak. Itu kaitannya. Tak apa mak, tak apa mak. Jangan tokok tambah dah. Maksud jangan tokok tambah, jangan buat apa-apa andaian. Okey? Saya sepintas lalu saya dah terbaca tapi bukan kenyataan rasmi daripada pejabat Mufti Selangor, Jabatan Mufti Selangor. Cuma saya ada terbaca uraian daripada salah seorang AJK Fatwa negeri kita lah, wilayah. Cuma saya tak baca secara menyeluruh sebab saya tak tahu apa isunya. Jadi saya ingat isu telekong ni gantung dulu Ustaz. Biar yang pertama saya semak dulu. Dia Ustaz, cuma dia kata ingat aurat wanita buka dengan telapak tangan saja. Itu yang dia tekankan. Tu asas dia. Asas dia. Jadi kita minta benda apa ni? Macam mana kan? Kena tengok balik lah. Nanti saya tengok balik. Ini saya hold dulu, saya tengok balik ni. Jadi yang paling selamat tu lah telekong yang sampai ke bawah tu. Sudah dijual sekarang ni. Telekong. Kaya orang telekong tu. Mahal lagi tak dia jual. Sekarang ni mahal lah. Nanti pula rada-rada sikit baru dia murah. Orang mau beribadat dia tak mesti yang mahal. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada? Baik. Baik, tadi kita patah balik dekat dukung anak. Dukung anak dalam solat tak ada masalah. Boleh. Dengan syarat anak tu kita bersihkan dululah. Kalaupun kita tak bersihkan dulu, kita yakin yang anak tu dalam keadaan bersih. Kalau dapat bersihkan dulu, kalau kita yakin dia memang bersih, tak ada masalah. Maksudnya kalau tukar pempas. Ya, seeloknya tukar pampers. Okey? Jadi tak ada masalah lah, boleh. Yang tak bolehnya dukung papa. Tengah solat dukung papa. Gua mah. Nak cerita. Okey, dukung anak tak ada masalah. Baik anak lelaki, baik anak perempuan. Cumanya yang untuk orang kata lebih selamatnya, pastikan anak yang kita nak dukung tu dalam keadaan bersih lah. Kita tukar pampers dia dululah. Okay, apa yang Mama Zainazim buat tu betul dah lah tu. Okey, apa yang Mama buat pun betul dah, tak ada masalah. Kita boleh dukung anak dalam keadaan kita tengah solat. Boleh angkat, boleh letak, boleh angkat, boleh letak, tak ada masalah. Tambahan Ustaz. Ya Mama. Kalau kita solat, kadang-kadang anak tu duduk sebelah kita. Okey. Tapi dia kadang pempas dia, tapi tak tembus lah. Dia pempas dia basah tu dia berak. Tapi dia di sebelah kita. Maksud sebelah kita? Macam dia duduk kan, dia duduk kita solat begitu. Tak ada masalah. Tak ada masalah kecuali kalau dia angkat. Kalau dia angkat. Di bawah solat. Ya. Kalau kita bawa dalam solat itu ada masalah. Kalau setakat duduk tepi kita tak ada masalah. Okey? Clear? Baik, yang kedua. Bila kita rukuk, ada orang setengah, Mama, asas kepada rukuk ni apa? Asas kepada rukuk tapak tangan
Tapak tangan ni kita letak dekat lutut. Itu dah dikira rukuk. Ada setengah orang cuma bila nak bagi rata tu kesempurnaan. Kalau mama nak letak sampai di bawah ni boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Mama nak letak kat sini boleh tak? Boleh. Asalkan tapak ni di sini. Okey. Kalau lah tapak tangan ni kalau mama letak di sini menyebabkan nanti lutut mama sakit, maka tak ada masalah letak di bawah ataupun letak di atas. Sebab rukuk ni kita tak boleh samakan semua orang sama. Bergantung pada keadaan kesihatan masing-masing. Kalau untuk menyempurnakan Kalau dapat sempurnakan, yang pertama yang ni letak di sini lutut, yang kedua sembur darjah. Ini sembur darjah. Tak semua orang mampu buat. Faktor kesihatan. Jadi yang mampu buat, yang tak mampu buat ikut kemampuan dia. Jadi yang mana mama buat tadi tu betul dah lah. Sebab itu kemampuan mama. Ada orang dia bukan kata di bawah, bukan kata di sini, dia macam ni je. Memang dia tak boleh. Kalau dia bawah lagi, perak patah. Maksud saya kalau dia mau kasih sempurna, kasih begini kan, dia kasih turun lagi sampai ke bawah lutut. Kalau dia nak bagi sempurna dengan cara sempurna, dia hanya akan sempurna bila dia letak di tulang kaki. Boleh, tak ada masalah. Biasanya standard orang, kalau dia ada orang bila dia letak sampai ke bawah ni, dia tak sempurna, dia jadi menunduk dah. Ada orang macam tu. Ada orang dia letak dekat lutut dah sempurna je. Ada orang dia letak dekat bawah ni baru jadi sempurna je. Bergantung pada keadaan masing-masing. Okey? Boleh Clear? Baik. Selesai yang tu. Okey, kemudian solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni mama, ulama berbeza pandangan. Ada ulama kata solat sunat isyraq tu lah solat duha. Ada ulama kata no. Isyraq adalah isyraq, duha adalah duha. Syuruk lain pula. Syuruk lain pula. Baik, solat sunat isyraq ni mama, nak pegang pandangan mana? Saya pegang pandangan isyraq dengan duha adalah sama. Tu saya secara peribadilah. Sebab saya pegang itu, sebab timing nak menentukan timing dia tu terlalu susah, rumit. Dan solat sunat isyraq ni yang menyatakan solat sunat isyraq adalah berasingan duha ni, dia yang pertama tak boleh bangun daripada tempat duduk. Maksudnya lepas solat subuh tu zikir apa semua sampai lebih kurang 15 minit. 15 minit lepas subuh. Jadi macam mana? Lah macam ni Mama nak solat tu bila? 15 minit selepas subuh. Boleh? Tak ada masalah. Sebab dia kategori solat yang ada sebab lah. Bukan kita, dia memang ada waktu yang kita tak boleh solat tau. Antaranya lepas subuh. Lepas subuh kita tak dibenarkan solat melainkan solat yang ada sebab. Contoh duha. Ataupun lepas asar. Lepas asar mana ada solat yang disunatkan solat. Tapi boleh tak kalau nak solat selepas asar? Boleh? Solat apa? Qada boleh. Sama juga macam lepas subuh. Lepas subuh tidak ada solat sunat. Tetapi boleh tak kalau kita nak qada solat sunat sebelum subuh? Kan kita lewat umpamanya, lewatlah kita kata paling mudah fahaman. Lalu kita lewat dan kita solat pula di masjid. Lepas tu kita tak sempat nak solat sunat qabliyah, maksudnya sebelum subuh. Boleh tak nak qada solat sunat sebelum subuh selepas subuh? Boleh. Jadi macam kalau kita di rumah Ustaz, kita dengar sudah dimasjidkan solat subuh sudah, baru kita habis mandi. Kita di rumah kan boleh solat dulu kita qabliyah. Ya, boleh. Betul mak. Kalau kita kena faham beza kita solat di rumah dengan solat di masjid. Apabila contoh waktu subuh, kalau imam tu dah solat subuh di masjid, tak bermakna kita dah terlepas solat sunat subuh. Saya ulang sekali. Kalau imam di masjid di surau telah sedang ataupun sedang solat subuh, tidak bermakna kita di rumah dah terlepas solat sunat sebelum subuh.
kita boleh solat sunat sebelum subuh dulu di rumah, kemudian solat subuh, tak ada masalah. Selalunya saya lah tu. Ustaz, kalau kita dah, maksudnya kita dah waktu bangun dah syuruk kan? Okey. Lepas tu kita boleh tak buat solat sunat tu lepas tu buat subuh ni? Maksudnya dimaksudkan solat sunat tu kita gantilah kan? Sunat sebelum subuh. Boleh, tak ada masalah. Kita dah limpas. Contoh, bangun pukul 7 pagi. Saya lah tu. Sedap pukul 7 pagi. Apa saya buat? Saya bangun, saya pergi ke bilik air, saya basuh muka, saya ambil wuduk, saya terus sembahyang solat sunat subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Lepas tu apa saya buat? Selepas solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, saya bangun solat subuh 2 rakaat pula. Boleh? Qada juga lah. Solat qada ni kita niat solat yang dah keluar daripada waktu, maksudnya qada lah kan. Kita niat qada pun jadi qada, kita tak niat qada pun jadi qada. Automatically. Cuma yang terbaiknya niat qada. Yang qabliyah tu dah payah dah. Qabliyah kena niat qada juga. Kena niat qada. Tapi dia niat qada pun okey juga. Kalau tak niat qada, memang solat qada ni kalau di luar limpas waktu dia tak niat qada pun jadi qada asas dia. Asas solat sunat, asas kepada benda yang luar waktu ni, apabila keluar daripada waktu, qada pun jadi qada, tak niat qada pun jadi qada. Cumanya nak lebih berhati-hati, nasihat saya niatlah qada. Itu lebih selamat. Ya. Okey. Makanya mama solat sunat isyraq tu biasanya 15 minit selepas habis waktu subuh. Kalau nak kekalkan solat, kalau mama rajin, solat sunat isyraq pun mama nak buat, solat duha pun mama nak buat 15 minit selepas waktu subuh. Habis waktu subuh. Kita tak duduk bawir ni, Ustaz. Itu yang kata ada satu lagi pandangan tu. Itu yang kata ada 2 pandangan tu. Kalau yang Ustaz buat tu apa? Isyraq dengan duha sekali. Kalau saya tak buat isyraq, saya buat duha mah. Duha saja. Saya buat duha ya. Sebab ada ulama kata isyraq ni adalah duha. Ya, ada yang cakap. Jadi saya pegang pandangan tu. Jadi Ustaz buat duha saja. Saya buat duha saja. Saya tak buat isyraq. Mama yang rajin mama buatlah isyraq, lepas tu mama buat duha. Saya pegang hak yang duha saja. Satu dia Ustaz yang solat tu sebelum subuh tu. Solat sebelum subuh. Apa tu solat awabin? Solat sunat awabin. Awabin kan? Okey. Saya tak buat itu Ustaz, tapi saya buat solat fajar. Boleh. Solat fajar. Solat fajar ni maksudnya? Maksud mama yang mama faham? Saya kata baca, dia kata solat fajar sebelum subuh. Itu nama lain mama. Benda yang sama. Solat sunat fajar adalah solat sunat qabla subuh. Sama. Okey, sama. Dia macam saya lah. Saya mama panggil Anwar. Bini saya panggil Abah. Kawan saya panggil Tuan-Tuan. Orang yang sama. Kawan saya dia panggil Pak Long. Orang yang sama. Saya kalau dengan Madi, kalau dengan Ustaz Madi, dia panggil saya Tuan-Tuan. Tak tahu memang mana Tuan-Tuan tu. Tak ada dulu je, biasa dengan Tuan-Tuan. Semang dia pun Tuan-Tuan. Sama mah, tak ada masalah. Okey. Ya mah. Boleh mah? Boleh. Kalau tanya boleh ke? Boleh terus. Kita solat di rumah. Okey. Azan tengah berkumandang tapi tidak begitu clear lah. Okey. Jadi kita memulakan solat kita. Boleh. Kita solat di rumah. Azan tak berapa clear. Kita tengah solat ke? Kita baru nak solat ke? Kita solat. Kita azan saja terus solat. Kita tidak tunggu habis. Okey. Cantik soalan tu. Bila masuk je waktu, azan ke, tak azan ke, separuh ke, setengah ke, baru kita dah solat, semua sah. Sebab asas kepada solat ni masuk waktu. Contoh, di rumah ni kita nak solat zuhur. Kita dah standby dah. Bila dah standby, dengar azan belum habis lagi. Baru dekat rangkap pertama, Allahu Akbar, kita dah solat. Boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Tak ada masalah. Kalau dalam radio dah bunyi tapi
live dekat masjid baru nak bunyi azan. Asas dia masuk waktu. Kita tengah-tengah. Ulang lagi. Mama menambah kepeningan ni. Di depan. Okey, dalam radio dah umum dah. Allahu Akbar. Ustaz Anwar lah dia tadi tu. Lepas tu kita dah tengah sembahyang, sekali baru kita terdengar masjid bunyi pula. Selalu masjid kan lambat pada radio kan. Biasa Jumaat lah. So macam mana? Kita sembahyang tu, kita dah yakin masuk waktu ke belum? Masa tu time handphone pun dah bunyi Allahu Akbar. Yakin tak? Kadang yakin, kadang tak. Yang tak tu Mama kena cek balik. Yang yakin tak ada masalah. Kalau yang tak tu Mama kena cek balik. Sebab kadang-kadang handphone dengan radio sama. Masjid dah lambat, speaker rosak lah kan. Jadi kita tengok alamat dulu dengan tu. Macam mana? Okey, kalau buatkan kita berkata-kata siapakah yang betul? Kalau tak yakin kena solat semula. Sebab asas kepada solat dia mesti yakin masuk waktu. Walaupun yang kita biasa pegang, contoh azan lambat ataupun di radio cepat ke apa ke, dia asas dia yakin masuk waktu. Kalau di rumah mama dah tengok ada jam. Yang pertama mama tengok jam. Pastikan jam betul. Jam betul. Lepas tu mama tahu, mama tengok kalender, pukul berapa masuk zuhur. Lepas tu handphone mama pula bagi reminder, "Weh, sembahyang." Lalu mama pun sembahyang. Maka sah. Tapi Ustaz, ada pernah terjadi dulu di Selangor ke manakah yang azan dia tu salah yang tempoh puasa tu. Suruh ganti juga. Padahal orang yakin juga tu, ya azan sudah. Orang yakin orang sembahyang, tapi kena suruh ganti. Sebab tu siapa yang yakin dia nak sebagai selamat. Marah nampak. Marah semua nak ganti. Dia asas dia kalau yakin, maka tak ada masalah. Tapi Jabatan Agama sana dia keluarkan supaya qada semua. Itu lebih berwaspada. Lebih selamat. Ustaz, kalau berdasarkan kepada yakin dengan telefon tu tadi, kita yakin kita pakai telefon tu kita dah tutup orang. Mak, tak boleh macam tu. Tak boleh guna konsep yang sama. Dia yakin dia ada syarat dia. Kalau nak kata macam ni, saya pakai fit semua. Bayangkan mama, saya pakai fit semua. Pakai fit semua dan saya solat. Atas alasan saya yakin. Aku yakin tutup aurat. Ni perempuan ni, perempuan. Ya betul. Yang ketak dia mana? Yang ketak apa betul? Oh ya. Figure habis. Ada ulama berpendapat Ustaz, sah sembahyang sah. Janji dia tidak menampakkan warna kulit. No, ambil. Kalau yang macam ni. Kan dah kontradik. Kan dah kontradik. Lepas tu yang kita hari tu ada kita baca tu. Sembahyang lang kadang telanjang. No. Kalau tak ada kita. Sembahyang dalam ni tutup lampu gelap apa tak ada, siapa pun tak ada. Telanjang boleh seorang sembahyang. Mama jangan buat. Ustaz kena panggil Mufti Selangor tu cakap dengan dia. Perbahasan solat dalam keadaan telanjang ni ada dalam kitab. Bukan saya cakap lah, dia memang ada dalam kitab. Ada jawapannya tu Ustaz. Ustaz pernah bagi Betul, kalau bilanya kita pergi masjid, pergi masjid, kita pakai baju warna-warni pergi sembahyang. Warna-warni pergi sembahyang. Itu pahalanya tidak banyak, bilang mau putih. Datang ke masjid dalam keadaan warna-warni. Pakaian tu warna-warni kurang pahala. Kalau putih banyak pahala. Berapa warna baru banyak pahala? Ada sampai sebut dari pagi. Saya tadi pakai baju tu mazhab apa pula lagi tu. Tapi kalau putih memang disunatkan kan Ustaz? Mana dalilnya itu yang apa yang berwarna-warni itu baca dalam kepala? Ada dalilnya. Dia macam ni mak. Kalau dari sudut pakaian datang solat pastikan pakaian tu dia tidak mengganggu kekhusyukan orang.
kalau mama pakai pakaian tu mengganggu kekhusyukan orang. Biasanya yang ganggu khusyuk ni apa? Ada tulisan. Kalau ada tulisan lah, yang tu ya. Ha. Kalau perempuan telekong tu berkelip-kelip. Oi, shining. Tak nampak Tuhan kat depan dah, tak nampak dah. Pakailah pakaian yang membantu orang menambah khusyuk. Elakkan pakai pakaian yang mengganggu kekhusyukan orang. Macam mana nak elok? Saya pun tak tahu pakai apa yang ada setengah orang dia tengok warna hitam dia tak khusyuk. Ada setengah orang dia tengok warna putih tak khusyuk. Ada setengah orang dia tengok atas putih, bawah merah, bawah lagi biru, tak tahu, kita tak tahu orang tu macam mana. Cumanya kenapa putih? Putih ni mendamaikan. Sebab tu sejadah kita pun bila putih dia mengurangkan, dia menambah kekhusyukan. Itu yang saya tahu lah. Adapun kurang pahala banyak pahala tu saya tak tahu. Saya tak tahu. Ada dalam kitab. Saya tak tahu. Tapi putih sunat kan Ustaz? Putih sunat. Sudah. Ustaz cari dalilnya dulu Ustaz. Nabi suka, yang saya tahu lah, Nabi suka beberapa warna lah. Antara warna yang Nabi suka, yang saya pernah baca lah, yang saya jumpa hadis, Nabi suka warna hijau. Tapi ada tak Nabi pernah tak pakai warna merah? Pernah? Pernah tak Nabi pakai warna hitam? Pernah tak Nabi pakai warna putih? Pernah? Pernah tak Nabi pakai putih, hitam, merah, hijau, kuning, purple, pink? Yang tu saya tak jumpa dalil. Ni kalau saya ni macam-macam warna ni, kurang pahala. Mama tutup aurat bagi elok. Tu ya. Baik. Okey, solat sunat isyraq settle. Sunat sebenarnya dia sunnah. Ya, sunnah. Antara sunat dengan sunnah dua perkara berbeza. Okey, batal tak kiblat? Kiblat arah tandas. Mama, bila mama nak buat rumah, pastikan kedudukan tandas tu bukan menghadap arah kiblat. Ataupun tempat mama nak solat tu bukan menghadap arah kiblat. Bukan menghadap arah kiblat. Bukan menghadap tandas. Yang tu kena belajar arkitek macam mana cara nak buat. Sebab tu asas nak buat rumah tu penting. Okey? Baik, kalau kita duduk di hotel bagaimana? Tak ada masalah. Kalau mama mengarah ke arah kiblat, mengarah ke arah tandas dan memang tu arah kiblat, maka tak ada masalah. Sebab benda tu kita tak boleh ubah. Benda tu di hotel. Melainkan mama tak confident arah kiblat tu, lalu mama semak dulu. Bila mama cek, katalah sini adalah tandas, kiblat yang diberikan arah sini, ni tandas. Mama kata, ni macam tak clear ni. Mama pun cek dulu arah kiblat. Sekali cek macam ni, kiblat arah sana. Tu tak ada masalah. Tapi kalau cek pun memang sama, ataupun mama yakin, mama pegang dengan kiblat yang diletakkan oleh hotel, maka solat kita menghadap arah kiblat dan depan kita adalah tandas. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi yang dia kasih lencong tu Ustaz, dia tidak mau ikut. Kalau kita yang lencong, batal solat kita. Sebab kita tak sebab kita tak menghadap arah kiblat. Kipai ni nak bagi tayar tu. Jumpa bosnya itu suruh hubung. Okey, key point dia solat ni mesti menghadap arah kiblat. Key point dia solat ni mesti menghadap arah kiblat. Mana? Saya nak mati dah ni. Sejuk. Sejuk dengan makan. Okey? Settle. Baik. Puasa 3 minit lagi period. Tak cek, hanya rasa. Mama, bila kita, saya tak tahu period ni macam mana. Dah, maksud saya tak tahu yang kata rasa tu macam mana. Tapi orang rumah saya pun kadang rajin cerita kat saya. Dia memang ada rasa. Dia rasa dia turun. Dia rasa dah turun. Okey, untuk keadaan tu mama, yang terbaik rasa saya tak cukup. Dia kena cek.
Mama kena pergi ke toilet, Mama cek. Dia nak mau cek Ustaz. Ha? Nak mau cek takut batal. Kalau tak mau cek, yang tu yang sekarang ni bila tak mau cek, dia jadi macam mana tau? Kita tak pasti. Bila tak pasti, tak boleh nak letak hukum. Next akan datang, kena cek. Sebab rasa saja, rasa dia tak boleh jadi hukum lah. Walaupun Mama kata kami ni dah 20 tahun, 60 tahun pirit. Kami tahu lah, Ustaz tahu apa. Ustaz tak pernah pirit. Hukum dia tak boleh diletak, tak boleh digunakan sebagai apa? Rasa tak boleh digunakan sebagai kayu ukur untuk meletakkan hukum. Tak boleh. Saya rasa sah solat menghadap sini. Rasa no. Dia mesti yakin. Hukum terbina atas dasar yakin. Jadi Mama kena cek. Kalau Mama takut nak cek dengan sebab takut batal puasa tu, Ustaz 3 minit. Kau jangan tidur, Ustaz. Selamat dapatkan isi cukup kurang 3 minit. Mama, setiap orang dia ada kecenderungan. Dia ni, dia bergantung pada ibadat kita lah. Kalau Mama rasa Mama nak jaga ibadat Mama, cek. Sebab kalau kita main rasa-rasa ni, ibadat kita tu dia tak cukup sempurna. Jadi nasihat saya, kalau bila nanti bulan depan pula akan datang Ramadan, kalau datang macam tu lagi, cek. Biar kita confident batal atau tak batal. Kalau kita tak confident, dia akan membawa atas sampai lah terngiang-ngiang sampai sekarang. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita mau cek kan, kalau kita puasa mana boleh kita masuk itu semua barang-barang itu. Jadi sebelum itu kan dia tidak keluar lagi, masih di dalam itu. Macam mana kita mau cek itu lagi dia? Memang tidak cek gitu. Selalu kita nak cek. Itu kan kalau dia bilang mengalir, baru kita tahu dia ada. Tapi kalau masih dia di dalam, belum keluar lagi. Macam mana kita mau cek? Selalu kalau kita cek, kita pakai putih kapas kan. Tapi dia masuk juga itu kan. Kita masuk ke dalam kan. Tapi kita tak nak memasukkan kan. Masuk dalam tu dia ada hak sempadan. Nak cek period tu. Dia ada, asal masuk je batal. Masuk je batal. Mama, masukkan saja. Lebih confident. Suruh laki bucikan. Apa? Suruh laki bucikan. Jadi tak payah lah. Tidak payah. Kalau laki tiada, macam mana satu? Suruh datang sampai 3 minit lagi kan. Kalau kita nak memasukkan sesuatu dalam kubur, jadi membatalkan puasa. Jadi soalan dia pada ada darah. Bangsa itu jatuhnya tentang puasa. Bila sebut cek ni, kalau mama masukkan putih kapas, dah confirm batal. Tak perlu sampai masukkan putih kapas. Mama tengok dekat spender dah tak? Lepas tu dekat pad dah tak? Kalau pakai pad, apa panty liner? Dekat panty liner tu ada dah tak? Tak ada. Dekat pampers ada? Dekat pampers. Dekat seluar dalam ada dah tak? Tak ada. Ya lah. Melainkan nampak darah tu. Nampak darah tu baru dia kira batal. Buka cek darah tak ada dekat panty liner, tak ada dekat seluar dalam, tak ada. Feeling ada. Mungkin air. Air mani. Air mani dia bukan keluar saja, dia ada kaedah nak keluar air mani. Air mani dia ada cara keluar, air mazi dia ada cara keluar, air wadi dia ada cara keluar. Maksudnya tiba-tiba keluar air mani. Ini. Air mani yang malamnya. Air bersih pada keluar, pakai keluar bersih. Ya ada minyak tadi. Nanti baru keluar patah. Mama jangan kita. Mujuklah saya ajak mama. Jangan tuang banyak-banyak air Ustaz, saya puas. Okey, maka kena cek macam itulah. Tak perlulah nak masukkan putih kapas, tak perlulah.
Tapi kalau dia sudah ada perasaan, apa ya buat apa? Cek dalam dia ada rasa. Nanti mau jemput seluar dalam. Biasanya kalau rasa ni dekat seluar dalam tu dia ada dah biasanya lah. Yang rasanya pakai apa? Lepas mandi. habis. Betul-betul bersih ke tidak? Sama juga Ustaz, macam kita rasa mau berkantut kan, macam Ya. berkantut. Tapi kita rasa di sini tiada yang keluar. Macam mana itu? Batal ke itu? Batal kah? Keluar di mana? Tidak, macam sembahyang kan. Macam aku mau kantut begitu, tapi aku berdiri dulu. Aku mau tunggu kalau ada yang keluar di sini angin, dia ada yang keluar angin. Cuma nak aku. Cuma nak itu dulu. Aku rasa di sini kan dia ada yang keluar, dia ada angin keluar. Korema ada dua lubang, mana satu? Tidak, di sana. Yang di depan ni tidak. Sudah tutup di depan. Malu bang Ustaz. Ma. Apa kau malu dia ada bini? Itu kepentingan. Bini dia tidak tahu, memang dia yang ajar sama bini dia. Seperti ketua keluarga. Mama biasa dengar ada Mama biasa dengar ada kentut Farash. Ada. Batal ke tak kentut Farash tu? Batal. Hah? Batal. Hah? Batal. Hah? Batal. Batal. Ma, Batal. kentut Farash batal? Batal. Batal. Kan bilangnya kalau ada dua jalan itu keluar di sana, keluar kek kah, keluar itu madu kah, apa batal. Batal itu. Dua jalan. Hah? Kamu jangan suspend Ustaz saja aja tuh. Gimana tuh? Tanda bunyi, tanda rasa. Itulah aku tanya juga kalau mau. Bau, rasa sih. Itu hari ada yang penceramakan, aku mau tanya juga kalau ada kalau laki-laki ada juga ke begitu. Kentut Farash tu ada dalam irsyad fatwa ada dijelaskan tu. Sebelum saya nak tanya, saya baca dah. Dalam kitab pun ada sebut. Jadi Batal ke tak batal? batal. Jawapannya, Astagfirullah. jawapannya minggu depan. Dan tidak sekarang juga. Kema. Minggu depan sekarang kalau kamu sembahyang macam mana? Sekarang ini nanti bor kalau kamu ada kes macam itu. Yang ni tak bagi saya balik. Tunggu nanti. Keadaan mama tadi, kalau rasa saja, keluar tak keluar, itu nama dia was-was. Dia jangan layan. Dia kena yakin. Yakin ni, cara yakin apa? Kalau ada bau. Ada bunyi. Selagi mana tak ada bau, tak ada bunyi, solat macam biasa. Kadang-kadang ada kentut yang tidak bau. Bunyi. Dia antara bunyi dan bau. Kentut dia ada syarat dia. Kalau yang pekak tu pun problem juga kan. Tapi kalau dia pekak, dia bunyi, dia ada bau mama. Saya tak ada salah satu lah. Cara nak elak dia dengan bau ataupun bunyi lah. Kalau bau tak ada, bunyi tak ada, orang sebelah cakap, Karimah, kau kentut ke? Batal. Okay, selesai. Baik. Kemudian isu telekong. Isu telekong ni saya jawab nantilah. Apa dia? Kentut Farash tu. Kentut Farash. Sister kita boleh jawab. Pening Ustaz. Bukan. Sebab Ustaz nama rasa kan sudah. Lelaki tiada masuk. Ha? Kentut Farash ni ada kat perempuan je mo. Laki mana ada kentut Farash? Okey, siapa yang kata batal angkat tangan? Saya. Mama tak baca. Kita tahu. Mama tak tahu. Yang kata batal ni apa asas batal?
Sebab kami dengar ceramah, banyak ceramah sudah memang batal. 2 jalan keluar itu memang batal. Dia kan dicap dan dubur. Adakah guru yang mengajar tu dia sebut kentut faras pun batal? Nah, batal. Dia bilang kubur. Ataupun dia cuma cakap keluar sesuatu daripada kubur dan dubul? Tidak. Ya. Dia sebut kentut faras. Keluar angin dia bilang. Tapi kalau sudah anda dapat dikontrol itu kira boleh lah. Contoh macam kita buat sale kan kontrol. Bayang juga. Begitulah macam orang. Jadi berkali-kali lah. Berkali-kali kita ada bunyi. Sembayang sudah enggak kan dah sembayang. Ya kan? Jawapannya ketuk faras. Ada bunyi lagi. Mama biasa dengar? Mama dengar macam mana? Macam mana bunyi? Yang dia keluar depan tu dia akan angin daripada dalam perut. Okey. Yang bawah kiri dia tak ada melibatkan batal dia. Itulah yang saya faham tak. Mana aja kami tidak dengar. Ustaz tak tahu bawa ke pintu hadapan. Hah? Ada asas kuat lagi. Apa dah? Ada asas yang kuat lagi lah. Belar-belar sudah si Ustaz. Soalan mama-mama ni ya. Setakat yang baca yang saya baca tak batal. Tak batal. Tak batal. Keluar kan. Setakat yang saya baca tak batal. Tapi jangan pegang apa yang saya cakap. Okey, jangan pegang apa yang saya cakap. Okey. Mama terus pegang dengan apa yang mama faham selama ni, yang mama dengar. Bagi saya masa saya nak cari lagi. Mana tahu kok ada yang saya tak jumpa. Mungkin ada pandangan yang kata batal yang yalah pembacaan saya terhad. Saya kena semak lagi. Jadi bila mama bagi tahu benda yang berbeza, saya rasa teruja. Bila teruja, saya rasa nak cari lagi. Mungkin ada lagi kitab yang saya tak jumpa. Atau mungkin ada lagi alasan-alasan lain. Jadi kalau kita sedang solat, Ustaz, ada yang Okey. kita keluar dari tempat solat. Mama pegang batal ke tak batal? Mama pegang tak batal. Jadi tak batal lah solat mama. Itu je lah. Saya dengar Ustazah Asmaharul tu dia. Itu yang saya nak, bagi saya masa, saya nak cari balik. Yang kata batal tu bagaimana? Sebab bila kita sebut kentut faras ni, saya takut orang salah faham. Kentut yang bagaimana? Keluar daripada mana? Kita duk faham, keluar ni, macam Mama sebut tadi, dia ada saluran-saluran dia tahu. Sebelum tu saya pun tak tahu tau. Tapi bila saya dah study, saya pun jadi Sebelum ni saya bila dah baca, tu saya tanya Mama, kentut farah batal ke tak batal? Siapa yang pegang batal, teruskan pegang batal. Tak ada masalah, pegang batal. Siapa yang pegang tak batal, peganglah tak batal. Tapi bukan kerana saya, kerana memang kefahaman masing-masing. Bagi saya masa untuk saya semak. Tapi yang kepahaman saya itu Ustaz memang batal. Tapi dia bilang ada bunyi lagi. Macam mana bunyinya itu? Yang pegang batal, teruskan pegang batal. Jangan pegang pandangan saya. Okey, saya ulang lagi. Jangan pegang pandangan saya. Okey, mungkin ada yang saya terlepas pandang, yang saya tak baca, ataupun mungkin saya salah baca. Peganglah batal dulu. Okey? Baik. Jawapannya sudah. Ya, Ma. Itu kan kalau kadang-kadang kita tak terasa. Tak terasa nak berak. Tidak, sakit perut. Sakit perut. Lepas tu tiba-tiba dia terkeluar macam sikit, macam bukan itu bang, macam dia tak ada bunyi, macam dia angin sikit. Saya pernah lalu Mama. Tapi kalau saya, dia keluar terus. Kelonggar. Tengah-tengah solat tu keluar terus. Kelonggar keluar. Nak kentut kan. Kadang-kadang nak kentut ni pun ada rasa nak kentut. Ya, Ini tak ada rasa, tiba-tiba dia keluar pun sikit saja. Mama, yang pertama menahan kencing, menahan berak, menahan kentut, hukum dia makruh. Saya ulang sekali ya. Mama tahan kentut makruh,
mama tahan kencing makruh, mama tahan berak makruh. Jadi kalau mama dalam keadaan nak solat, tiba-tiba datang 3 benda ni, selesaikan 3 benda ni dulu. Sebab apa? Sebab kalau mama tak selesaikan salah satu daripada 3 benda ni, dia akan jadi macam yang mama Pusyara bagi tahu tadi. Termasuk lapar. Saya kalau mama panggil ke rumah, tiba-tiba azan, saya akan makan dulu apa yang mama jamu tu. Saya akan makan dulu walaupun dah azan. Apa ni ustaz? Ustaz mengajar kami buat solat, patut ustaz kena utamakan solat. Mama nak solat, mama silakan. Saya nak makan. Okey. Baik, 3 benda ni jangan tahan. Kalau tahan, contoh nak kentut, ada tak bunyi? Tak ada. Ada tak bau? Tak ada. Maka itu adalah was-was. Tapi kalau yakin bunyi, maka batal solat. Apa nak buat? Solat semula, walaupun sikit. Tapi dengan syarat yakin memang ni bunyi tak ada bunyi lain. Ini bukan bunyi mama karimah ni, ini bunyi aku. Yakin. Mama dalam solat ni kena ada yakin. Kalau datang was-was, abaikan. Mesti yakin. Jadi kalau yakin memang bunyi tu bunyi kentut walaupun sikit, kau batal dah solat. Kalau yang tak ada bunyi tu yang kita rasa saja. Rasa tak boleh menentukan hukum. Tak boleh. Jadi teruskan. Sebab bila rasa, itu nama dia was-was. Rasa macam dah keluar tapi tiada bunyi, tak ada, bau tak ada. Itu gangguan. Kalau saya jadi rasa-rasa macam tu kan, saya akan kentut terus. Saya akan usahakan kentut terus. Okey? Kalau dalam solat kita ada rasa, jadi kita tahan tak boleh tahan. Masa dalam solat. Okey, kalau masa tengah solat, lepas tu kita rasa nak terberak, ataupun rasa nak terkencing, ataupun rasa nak kentut, kita tahan, pun makruh. Sebab apa? Sebab dia mengganggu khusyuk solat. Kalau mama tahan, masa tu mama tahiyat sudah Ustaz. Mama, kalau setakat tahiyat akhir tak apa dah mama. Lagi 2 ayat lagi. Fil alabi. Dia gemuk tu. Gemuk pasal apa? Tak boleh keluar. Sebab itulah kata makruh tahan tu. Mama, makruh menahan kencing, berak, kentut dalam solat, sebelum solat, dalam solat. Kalau dalam solat mama tahan, makruh tahan. Maksud dia kalau mama lepaskan, mama dapat pahala. Tapi solat mama batal. Kena solat semula lah. Tapi perbuatan menahan tu makruh. Kalau jadi imam, kena tahiyat akhir. Tahu kalau saya batalkannya. Kalau batal, lepas saya dah kentut tu saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya bagi salam? Kalau saya batal tanpa saya bagi salam, jemaah selerak nanti. Bila saya bagi salam, kurang dia tahu dah habis dah. Okey? Nampak tak? Daripada satu soalan kita dapat banyak ilmu ini kan? Saya nak cerita pasal ni. Diri. Lepas tu mertua dengan menantu. Saya nak cerita yang ni. Baik, saya nak cerita yang alhamdulillah saya sempat. Yang pertama saya sempat semak dalam kitab Fiqh Manhaji. Yang kedua saya sempat semak dalam kitab Matlaq Badrain. Yang ketiga saya sempat semak dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatuhu.
Yang keempat saya sempat semak dalam kitab I'anatul Talibin, dan yang kelima saya sempat semak dalam kitab Minhajul Talibin, dan saya sempat semak beberapa website Jabatan Mufti. Lebih kurang 4 Jabatan Mufti yang saya semak berkaitan dengan masalah yang Muhammad timbulkan hari itu. Tentang kiri. Tentang hari itu apa? Tentang boleh salam tak boleh salam Menantu dengan mak mentua. Okey, batal wuduk ke tak batal wuduk? Sebelum tu saya nak tanya, Mama faham tak tiri ni apa? Faham? Bukan sebapak. Bukan sedarah. Tiri ni apa? Bukan sedarah. Bukan saudara. Betul, bukan saudara. Datuk. Dia jawab, betul dia tanya balik. Saya nak, Mama, kita jadi pening sebab apa? Sebab yang pertama, kita gagal mendefinasikan benda tu. Kita faham macam ni, sebenarnya bukan macam ni. Rupanya macam ni yang betulnya. Lepas tu saya kena tahu dulu apa yang Mama faham tentang kiri. Adik beradik. Bukan sama darah. Lain bapa, lain mak. Tiri ni apa? Kalau mama bukan sedarah. Bukan saudara. Maksudnya Lain bapa. Bukan adik beradik. Macam apa ibu bapa, mama tiri bapa tiri. kalau bukan sedarah. Kalau saya guna perkataan bukan kandung, menjelaskan kesemuanya tak? Ya. Kan? Bukan kandung. Faham kandung? Kandung maksudnya dari mak bapak yang sama. Okey. Dengan darah sama. Bukan kandung ah? Boleh faham bukan kandung? Okey. Mertua? Suami atau isteri punya ibu bapa. Ibu bapa kepada Mother-in-law. Betul tak? Ibu bapa kepada suami atau isteri. Mertua ni mudah faham kan? Semua sama kan? Tak ada yang berbeza kan? Menantu? Okey. Mama, saya nak tanya Mama. Timbulkan soalan. Ha? Timbulkan soalan. Tiri ke macam-macam sama-sama. Dah timbul kan minggu lepas ada yang tanya. Timbulkan soalan. Bina soalan. Batankah Bapa tiri. mak menantu dengan mak mentua dia bersalam? Menantu Menantu lelaki. Menantu lelaki. Mentua tiri. laki, Mentua betul. Mak mentua. Mentua betul tak? mentua ke mertua? Mentua sama je. Mertua. Kalau di sini cakap mentua. Ini mentua. Sini panggil mentua. Mama tua. Mertua atau mentua lah. Mentua. Ibu mertua. Mentua bini kan? Ya, tapi tiri. Ibu mertua. Tapi tiri. Jangan dulu. Jangan dulu. Dia basic dulu. Okey, basic dulu. Menantu lelaki dengan mertua bini-bini. Batal ke tak batal? Batal. Tak batal. Okey. Mama, untuk keadaan ni tak batal. Sebab apa tak batal? Mak bini apa tu? Sebab tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Mama mertua, Selamanya. dia selamanya walaupun dah berpisah. A kahwin dengan B. Okey, dapat mama si B. A tak boleh kahwin dengan B. A tak boleh kahwin dengan mama si B walaupun A dengan B dah berpisah, tak boleh. Dia haram muabad, haram selamanya. Okey. Mama. Dia mau lukis terus. Okey. Okey, Mama. Fatah ni kami di Pak Zura. Okey. Okey, ni Fatah ni.
Fatah Amin. Dia kahwin dengan Fazura. Okey. Fazura dia ada mama. Mama dia nama Zahara. Okey. Fatah Amin kahwin dengan Fazura. Jadi Fatah Amin dengan Zahara. Fatah Amin ni digelar menantu lelaki. Okey. Zahara ni adalah mertua kepada Fatah. Faham ah? Tiba-tiba bercerai. Fatah Amin bercerai dengan Fazura. Okey. Fatah Amin dengan Zahara hubungannya macam mana? Hubungannya kekal. Kekal. Dia sedut tak boleh kahwin. Boleh tak dia salam dengan Zahara? Boleh. Boleh tak dia peluk Zahara? Boleh tak dia cium Zahara? Boleh. Sebab dia dah kategori mak dia. Semasa Fazura tidak boleh kan? Kalau dengan Fazura dia kena kahwin balik lah. Bawa dia boleh peluk, cium. Batal tak wuduk Fatah Amin dengan Zahara? Tak batal. Okey mak? Jelas? Clear? Sama juga dengan Fazura dengan bapak je Fatah Amin. Fazura dengan Amin. Apa hukum dia? Sama macam Fatah dengan Zahara. Sama. Haram kahwin selamanya. Clear? Jelas tak? Nanti anak apa digalarnya kalau suami. Kalau suami pada yang murid. Kenapa suami isteri sentuh batal wuduk padahal dia? Sebab suami isteri dia boleh kahwin. Betul. Dia asalnya adalah dua pihak yang berbeza. Dia haram ni dia ada 3 sebab. Haram sihir. Yang pertama haram kerana kerabat. Yang kedua kerana perkahwinan. Yang ketiga kerana susuan. Suami dengan isteri ni dia dekat haram, yang ni haram selamanya. Haram selamanya. Okey, dia ada 2. Satu haram selamanya, satu lagi haram sementara. Tak dengar kan? Haram sementara ni ada 7. Tak sia-sia saya study mama. I come well prepared mama. Tapi kena soal jawab. Kalau mama nak soal cerita tak terkeluar. Ni bila soal jawab dia terkeluar. Haram sementara ni ada 7 mama. Baik. Suami isteri termasuk dekat sini. Suami isteri termasuk kat sini. Bila dia termasuk kat sini, sebab itulah walaupun dia dah kahwin, dia batal. Dia bukan duduk dekat sini. Dekat kerabat ni ada lebih kurang 15. Dekat perkahwinan ada 4. Susuan ada 6. Saya cuma sebut satu daripada 7 tadi. Kenapa suami isteri walaupun dah kahwin batal wuduk? Sebab dia duduk dekat kategori haram sementara. Itu jawapannya. Kalau mama kata saya tak setuju, saya pun tak tahu nak bagi mama setuju macam mana. Haram sementara ni maksudnya? Haram sementara semasa berlaku sesuatu tu haram. Tapi bila terlerainya ataupun tidak ada sesuatu tu, maka dia jadi halal. Contoh, mama ada anak 2 orang. Mama ada anak 2 orang. Cantik. Okey, dua-dua perempuan. Saya boleh kahwin satu saja dengan anak mama. Tak boleh dua-dua. Kalau saya nak dua-dua macam mana? Saya kena ceraikan ini dulu baru boleh kahwin dengan ini. Ya. Sebab dia adik-beradik. Tak boleh kumpul 2 adik-beradik dalam satu perkahwinan. Tak boleh. Itu sementara tu. Kalau yang gulu tikar? Gulu tikar. Gulu tikar. Oh, boleh. Boleh. Sebab apa? Dah meninggal. Kalau hidup
Kena cerai dulu. Cerai dulu. Tak boleh kumpul. Tu kata haram sementara ni. Kalau orang buat, kalau ada orang buat Ustaz macam mana? Kalau ada yang buat, yang pertama kena lapor. Sebab perbuatan tu haram. Dan haram tu bukan sekat hukum, bahkan dalam enactment undang-undang pun ada. Mesti dipisahkan. Boleh dikenakan denda minimal RM1,000. Kalau adik-beradik tak nak ditiri boleh juga. Kalau adik-beradik. Tiri tak apa. Tiri panjang cerita. Tiri lain. Okey, ni cerita kandung ah. Susu lain. Susu pun tak boleh, kandung pun tak boleh. Susu dengan kandung duduk di sini. Tak boleh. Melainkan meninggal ataupun bercerai. Itu kata haram sementara tu. Ketika mana berlaku tu, dia haram. Tapi bila, contoh macam tadi kan, saya kahwin dengan anak mama hak nama A. Saya kahwin dengan anak mama nama Fazura. Lepas tu Fazura, bila saya kahwin dengan Fazura, automatik dengan Fazira ni saya tak boleh kahwin. Dia jadi apa? Haram sementara. Kalau saya nak juga Fazira, sama ada Fazura ni mati ataupun saya ceraikan dia, barulah saya boleh kahwin dengan Fazira pula. Haram, tapi haram sementara. Faham? Ada soalan lagi tak? Ya, Ma. Banyak soalan ni. Sah, Ma. Macam mana? Okey, anak kahwin lah kan. Kemudian si suami meninggal, tapi mamak dia ni mamak mertua dia berkahwin kali kedua. Macam mana dari segi hubungan tu? Maksudnya adakah kita boleh apa macam mana? Yang senangnya batang dia tidak. Macam kita boleh buka aurat ke dengan mamak mertua kita, dia kahwin baru. Mamak mertua kita dia kahwin baru. Mamak mertua. Kahwin baru. Asalkan kahwin dengan iman. Mamak mertua kita bukan Zahara kahwin baru tadi. Zahara kahwin dengan iman. Mamak mertua kita kahwin baru. Jadi apakah gap antara kita dengan bapak tiri kita tu? Maksudnya adakah kita boleh buka aurat dekat dia ataupun kita kena bertudung kalau kita ada dengan kalau dia ada sama? Wuduk batal ke? Wuduk batal ke macam itulah. Sebab dia mertua punya laki baru. Itu mertua tiri lah. Laki baru. Sebab Zahra pun kahwin baru. Sebelum ni dia kahwin dengan Abu, lepas tu dia dah kahwin dengan Liman pula. Kita dengan kita tu menantu ke apa? Menantu. Kita ni. Tapi tiri Ustaz, tiri. Kejap. Kejap, Mak. Kejap. Bukan. Nak menentukan kena tahu kita dengan hubungan kita tu apa? Okey, kita buat graf ah. Okey. Tak apa. Kat sini macam tu. Okey, kita letak dulu nama. Zahra. Okey, ni Zahra. Dulu nama laki dia lah Abu. Zahra kahwin dengan Abu. Amin. Okey, dapat? Dapat si Joya. Sebab nak matching dengan soalan mama tu. Mati si Abu kahwin dengan si Amin. Kasim. Dapat apa? Kasim. Okey, Kasim. Kasim anak dia. Okey. Kasim kahwin Kasim kahwin dengan Joya. kahwin dengan Lina. Okey. Baik. Soalan mama, si Abu dah sudah mati. Abu ni Zahra bercerai dengan Abu. Ataupun Abu mati. Tidak, maksudnya mama mertua dia dengan suami baru dia tu masih hidup. Mati kah? Jadi apa gap dia? Walau ataupun waktu dia hidup tu kan
adakah masih aurat kan kita dengan bapak tiri itu? Oh, maksudnya Ustaz begini, Zahra kahwin dengan aku mula-mula, lepas tu dia cerai dengan aku, dia kahwin dengan Leman. Jadi dia kahwin dengan tak, yang tu saya faham. Tiba-tiba mama dia ubah soalan pula. Betul itu soalannya. Tak, dia cakap tadi, yang ni hidup, tak bercerai. Jadi apa hubungan yang ni dengan yang ni? Dari segi aurat apa semua? Saya kan Ustaz Mama mertua. Okey, mama mertua Rina maksud dia Zahra lah. Betul. Kahwin Melayu. Kahwin baru kan, kali kedua kahwin baru. Si Abu itu mati. Dia si Abu. Ganti dengan Leman. Kahwin dengan Leman. Si Zahra kahwin lagi sama si Kasim. Liman. Jadi apa hubungan yang ni dengan? Si Liman. Si Liman. Yang ni menantu kan? Kita sebagai menantu ni apa kita dengan yang ni boleh kahwin? Kita lelaki ni. Boleh kahwin? Dari segi aurat. Sebab yang ni menantu. Iya. Yang ni menantu. Kalau kasih cerai dia boleh kahwin dengan Lina. Aurat tu kita kena jagalah. Ya, tak boleh salam. Mama jangan cok. Tak boleh. Sebab Lina dengan Leman ni kira orang lain ni. Maksudnya kalau Kasim ni ceraikan Lina, boleh kahwin si Liman Boleh kahwin dengan Leman. Lina boleh kahwin dengan Leman. Melainkan kalau Saya faham tu. Kahwin dengan bapak mama bercerai. Dia jadi sebab tu saya tanya. Kita tu apa? Kalau di sini starter dia kita ni adalah menantu. Tapi kalau kita ni adalah Kasim ni adalah Kasim ni menantu, Lina ni yang anak, lain. Ya, tu saya tanya balik tu. Kita tu siapa? Sekarang kalau situasi ni, kita tu adalah Lina. Lina dengan Leman, dia orang luar. Dia boleh kahwin. Tetapi kalau tukar, sekarang ni Lina adalah anak Zahra dengan Abu. Betul? Kasim ni adalah menantu. Okey? Habis masa. Makanya, kalau situasi ni, Lina dengan Leman tak ada masalah. Tak boleh kahwin. Dengan syarat, Zahra dengan Leman sudah bersetubuh. Tu saya tanya, kita tu di mana kedudukan? Mama silap letak kedudukan, salah faham. Tu saya tanya tadi balik-balik. Nampak sikit je kan? Kalau kita adalah Lina, kita adalah menantu, maka Lina dengan Leman ni boleh kahwin. Kena pakai tudung. Tapi kalau kita ni adalah Lina, Kasim adalah di sini. Tapi pertanyaannya Ustaz bukan pasal berkahwin. Pertanyaannya macam mana aurat dia sama si Liman. Saya sedang bagi tahu ni. Maka auratnya pun kena jaga. Termasuk perkahwinan. Aurat dia kena jaga. Aurat dia kena jaga. Jadi cucu seandainya dia ada cucu daripada tu Sama? anak aurat juga. Sama. Dia jadi cucu. Nak sebut istilah dia pun pening. Sebab kebanyakan yang saya tengokkan, kita baca persekelilingan kita, mereka buat bapak tiri tidak apa-apa. Kebanyakannya macam tu yang saya perhatikan. Okey, sekarang kita dah tahu kan. Kita dah tahu terhenti dekat kita. Maksudnya apa? Apa maksud terhenti pada kita? Hentikan kejahilan setakat kita. Ramai orang buat salah sebab apa? Sebab jahil. Jangan marah dia apa? Tak sampai ilmu. Kalau berlaku, contoh kita dah ada ilmu. Kita dah ada ilmu. Kita dah tahu dah dengan siapa boleh salam, dengan siapa tak boleh salam. Tiba-tiba bila kahwin, bila hari raya, adik-beradik suar tangan. Ipar suar tangan. Boleh salam tapi dengan tanpa ada perasaan. Masa tu mama, masa tu bukan masanya lagi mama nak tunjuk astagfirullah. Masa tu mama ada dua pilihan. Malukan dia ataupun mama salam.
Perbuatan salam tetap haram mama, tapi ada keadaan yang kita tak dapat elok. Jadi kalau macam tu, kalau mama boleh alas, salamlah. Kalau mama tak boleh elok, masa tu kelang kabut, tak boleh elok dah, salam, tak ada masalah. Sebab apa? Menjaga maruah dia itu lebih utama. Kalau mertua kita bukan Islam? Kalau mama tak salam dia nak dekat dengan Islam. Dia akan kata mama apa? You Islam. Tapi tunjuk satu image yang tak cantik. Negatif. Macam saya kan. Saya boleh tak salam saya punya mertua? Dari sudut hukum tak boleh. Tapi dari sudut nak menjaga image boleh. Ingat satu praktikal. Dua-dua praktikal sebenarnya. Bila bertemu dua-dua praktikal, mana yang lebih mengurangkan sesuatu yang negatif? Kalau selama ni mama dah salam dengan dia, dengan sebab salam tu mungkin boleh tergerak hati dia. Move on lah, teruskan salam. Tu kata bila tu mama lah macam ni. Untuk mama. Bukan untuk semua. Untuk mama menjaga, menarik perhatian dia, menarik perhatian. Kalau sebelum ni memang mama dah salam. Sekarang mama tahu kita tak boleh salam. Kalau mama kuat, mama strong, mama mampu tak salam, maka itu lebih baik. Tapi kalau kata mama tak strong, tak kuat, nanti dia orang kata sombong, dia orang menjauhkan diri, salamlah macam biasa. Sebab pandangan Syekh Yusuf Dr. Qardawi membolehkan. Syekh Ali Jumaah pun kata boleh. Dalam situasi macam mama tadi. Bukan semua situasi ya. Hukum dia bergantung pada situasi. Macam situasi mama tu, kalau saya duduk di tempat mama, saya akan pegang pandangan Syekh Yusuf Qardawi dengan Syekh Ali Jumaah. Ada mama dah, saya standby. Soalan saya dah standby dah. Hujah tu ya mah. Perkataan yang tadi tu, kalau biasanya Ustaz, kalau kita bertugas di pendalaman Ustaz, pedalaman, dia bukan orang Islam. Ya. Masalahnya dia akan bersalam dengan kita. Kita tak tahu kan, satu. Ya. Yang kedua, baru dia gosok anjing ke tangan dia. Dia bersalam dengan kita. No, kita pun salam. Sebab itulah mama nampak tak seronoknya bila kita belajar. Bila kita belajar, kita dapat tahu sebenarnya pandangan ulama hukum hakam ni terlalu luas berbanding yang kita tahu setakat ni. Yang kita tahu mungkin sikit sangat. Sebenarnya banyak lagi yang kita tak tahu. Untuk situasi tu mama, macam situasi yang saya beritahu kat Mama Cita tadi. Boleh. Tapi ingat situasi tu tapi ada niat dalam hati. Cumanya lepas tu kita pergi samak lah. Jangan samak depan dia. Ya, Mak. Kalau kita nak salam anak buah kita yang anak abang dengan anak kakak, macam mana boleh? Anak abang dengan anak kakak. Anak buah yang sebelah darah daging kita. Sebelah darah daging kita tak ada masalah. Walaupun anak abang, anak kakak, ya, tapi berlain anak jantina, lelaki dengan perempuan. Boleh? Boleh. Ha? Sebelah ipar tak boleh. Sebelah ipar yang tak boleh. Tapi kalau kita punya anak buah tu yang mendatang, maksudnya yang ipar dia orang tu, pasangan dia orang tu, hulur tangan yang mendatang. Yang pasangan dia, maksudnya anak buah kita lelaki, tapi bini dia perempuan. Bini ni memang perempuan kan. Bini dia tu orang luar. Sorry, anak buah kita perempuan, lakinya lelaki orang luar. Tak boleh. Kita salam macam mana? Tak boleh. Salam. Tak boleh. Yang tu dah jadi apa? Jadi macam Leman dengan Kasim. Dia jadi Leman macam Kasim dah. Dia mesti sama ada darah, kerabat, kahwin dengan susu. Kalau dah jadi ipar-ipar, anak buah ipar, kan? Anak buah ipar kan? Anak buah ipar tak boleh salam. Kalau dia suruh begini Ustaz, kalau dia suruh mama pun gitu juga lah. Tak Ustaz, kita ni kan bukan biasa orang tua Ustaz. Jadi sekarang kita jumpa semua tua. Mereka kita salam dengan orang tua.
Okey, kalau kata hak yang orang tua kan Macam sepupu kita tua lah. Boleh Ustaz kan? boleh. Sebab dia tidak ada keinginan lah kan? Boleh. Cumanya kalau boleh jaga itu lebih baik. Memang ada pandangan yang mengatakan boleh kalau yang dah tua. Dia memang dah tahu lah haram halal dia dah tahu. Jadi dia tu mau bersama sama kita disuruh tua lah. Jadi dia pun undur tangan sama kita. Jadi kita terpaksa bagi juga masalah kita. Ya, saya pernah buat. Kan? Saya sendiri buat. Tak ada masalah, boleh. Sen juga kita Ustaz sepupu kita tua tu Ustaz orang tua. Ya. Tu kira okey sepupu kalau tak ada kaitan. Saya kenal tak ada kaitan mau. Yang tak ada kaitan lah juga Bat. Sekali lah. Tak, saya nak cerita kalau tak ada kaitan pun boleh, kalau ada kaitan lagi-lagi lah boleh. Tapi memang dah ada perasaan yang tua tu susah. Dia asas dia tu ya, nak elak fitnah. Sudah tua apa je perasaan. Tapi dalam masa yang sama kena tengok juga dari sudut apa? Maruahnya, hubungannya nak kena jaga juga. Tak boleh sebarangan juga. Dia banyak benda nak kena timbang. Sebab tu saya suka bila ada pandangan, ada situasi yang menyatakan pandangan ni boleh guna. Saya akan guna pandangan-pandangan yang kata boleh lah. Kalau saya lah. Tapi kena tahulah. Itu yang tadi tu macam saya kurang jelas. Dia bilang pasal cucunya Ustaz. Cucu masih Selina tu. Okey, sekarang ni masih ada anak. Yang ni ya? Ini Jadi masih masih sama? Macam mana? Masih sama? Okey, kemudian? Dia orang ada anak, si Kasim sama si Dina ada anak. Okey, Kasim dengan Lina ada? Anak. Sama si Ada? Roman macam mana tu? Ada anak? Anak lelaki perempuan? Perempuan. Sama juga kan Ustaz? Sama juga. Sama juga. Sama. Dia boleh salam lah sama si Leman tu. Tak boleh? Siliman. Tak boleh? Tak boleh ya? Okey. Boleh. Paham sudah. Okay. Sebab Kasim bukan anak Leman. Ya, sebab Kasim bukan anak Leman. Okey, faham sudah. Kasim anak Abu. Okey. Yang ni jadi cucu Kiri. tiri. Diri si Leman. Yang ni jadi Menantu diri si Leman. mertua tiri. Betul tak? Ya. Yang ni jadi Bapa tiri. datuk tiri. Si perempuan. Datuk tiri Cucu perempuan. Ani. Tak boleh ya? Okey, faham. Boleh? Boleh? Ada lagi? Ada. Ustaz. Tadi Mama pensyarah kata kalau bekas dia pegang apa? Anjing? Tadi pasal dia salam. Tapi macam mana kalau kawan-kawan kita sekarang yang bukan non-Muslim? Tapi kalau dia pegang benda tu hari-hari, dia makan benda tu. Mama menambah pening kepala lah. Tiba-tiba bila kita jumpa, dia bersalam. Semua bersalam. Sebab kau tak tahu je lah kau Ustaz kan? Kita tak tahu. Okey, titik soalan ni. Asas kepada soalan Mama pensyarah. Nampak? Ya. Maksud dia tadi memang dah pegang anjing. Lepas dia pegang anjing, dia peluk kita, dia salam kita. Mama nampak dia pegang anjing. Mama nampak dia geli-geli dengan anjing. Maka Mama kena sama kejap lagi. Kita hak yang sekarang ni, kita salam dengan non-Muslim umpamanya. Nampak tak? Apa yang dia buat nampak tak? Maka pada masa tu tak dikira. Sama juga dengan duit kita. Ya. Duit kita sampai ke mana? Sama je minum kopi di kedai. Asal dia sama. Asal dia kalau Mama nampak dengan mata, pada ketika itu je dia hukum. Selagi mana tak nampak, selagi itu itu asas dia. Okey? Clear? Jangan banyak kita tahu. Ah?